Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syami selaku moderator kita pada hari ini. Bersama saya kumpulan kami, kita ada ahli dia iaitu Alif Syakir, Cik Siti Maisarah, Zuraini dan Joel anak Pangai. Dan pada hari ini tetamu jemputan kita yang kita panggil untuk berkongsi pengalaman dia iaitu Amirul Syafiq. Rakan kita dari kelas PJ2. Boleh perkenalkan diri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan saya lah. Terima kasih sebab sudilah terima saya untuk ditemu ramah. Okay, saya sangat berbesar hatilah. Macam tu. Saya merupakan pelajar option pendidikan jasmani 2 semester ke-6 tahun ni. Samalah dengan rakan-rakan semua. Tapi di kelas yang berbeza. Okey. Jadi tujuan kami menjemput Amirul Syafiq pada hari ini ialah untuk beliau berkongsi mengenai mungkin pengalaman dia ataupun cara dia merawat ataupun menjaga adik dia yang kita sedia maklum, kita tahu adik dia menghidapi autism. Betul kan Pak Taman? Betul kan Syafiq? Betul. Jadi saya persilakanlah kepada rakan-rakan untuk bagi soalan. Untuk menanyakan soalan kepada saudara Amirul Syafiq. Ya, Zuraini. Zuraini ada kat tangan tu, jadi persilakan. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Okey, persoalan saya kepada saudara Amirul Syafiq. Seperti kita sedia maklum, adik kepada saudara Amirul Syafiq merupakan seorang individu yang berkeperluan khas. Soalan saya, bila saudara Amirul Syafiq dan keluarga dapat mengetahui bahawa adik saudara merupakan salah seorang daripada kategori berkeperluan khas? Bila? Okey. Amirul Syafiq? Okey. Minta maaf semua, ada masalah teknikal sekejap tadi. Mungkin handphone dia rosak ke, kita tak tahu kan. Ni saudara Amirul Syafiq dah masuk semula. Okay, kita tunggu dia bersedia sekejap Nanti Zuraini boleh ulang balik soalan tu. Okey, boleh ulang balik soalan tadi? Tak maaf. Okay. Tak apa. Okey, tak apa. Saya ulang. Okey, soalan saya, seperti kita sedia maklum, adik kepada saudara Amirul Syafiq merupakan salah seorang ataupun seorang individu berkeperluan khas. Boleh saya tahu adik saudara Amirul Syafiq merupakan kategori apa bagi keperluan khas dan bila saudara dan ahli keluarga dapat mengenal pasti bahawa adik saudara merupakan salah seorang individu berkeperluan khas? Itu sahaja soalan saya. Terima kasih. Okey, cubaan suara, okey boleh dengar Okey, secara ringkasnya lah, adik saya dia menghidap penyakit autism. Autism dan ia dapat dikesan oleh keluarga saya lah, oleh parents saya seketika time tu umurnya 3 ke 4 tahun tapi masih tidak boleh bertutur lah, masih tidak boleh bercakap. Tidak boleh berkomunikasi secara normal lah macam kanak-kanak biasa. Biasa diorang akan mengeluarkan perkataan yang
yang biasa seperti ibu, ayah. Tapi adik saya ketika itu umurnya 3 atau 4 tahun itu masih tidak boleh bercakap. Tetapi dari segi fizikal, dari raut wajah, memang tak ada masalah. Dia seperti kanak-kanak normal saja. Kalau ada beberapa rakan yang pernah berjumpa dengan dia pun, kalau tidak mengenali dia, biasanya akan menganggap dia memang kanak-kanak normal. Memang budak yang normal. Sebab fizikal, wajah semua okey. Cuma dia tidak boleh nak bertutur waktu dia umur 3 ke 4 tahun itu, dan parents dapat kesan bawa pergi hospital check dan dapat tahulah dia menghidap masalah tersebut. Dan sekarang umurnya telah mencapai 18 tahun dan sekarang sihat lah, Alhamdulillah. Cuma itulah. Oh. Maknanya masa umur 3-4 tahun tu tak boleh cakap. Jadi umur berapa baru dia boleh cakap? Dia bukan tak boleh bercakap macam kita. Kalau umur 3 ke 4 tahun tu, maksudnya dia dah wujud komunikasi dua hala. Maksudnya bila kita tanya, dia jawab, dan dia tanya kita, kita boleh jawab. Tapi adik saya, dia masih tidak boleh berkomunikasi secara dua hala sehingga hari ini. Cuma kita boleh macam menyuruh dia. Sebagai contoh, saya beri, okay Hafiz, tolong ambilkan botol air kat dapur. Okay, dia akan pergi ambil dan hantar. Dan dia tidak boleh, dia tak pandai lagi lah nak balas macam okey sekejap, okey saya ambil, tak pandai cakap macam tu. Dia akan terus pergi, dia akan terus buat. Cuma dia faham kita cakap, cuma dia tak boleh nak luahkan. Kalau dia sedih, dia tak dapat nak luahkan. Kalau dia tak puas hati, dia tak dapat nak luahkan macam tu. Oh, faham. Ada soalan lagi? Tadi saudari Siti Masyarah ada raise hand, angkat tangan. Jadi silakan. Seperti yang saudara cakap sebentar tadi, adik saudara dapat detect kan, kita dapat ketahui sejak dari umur 3 atau 4 tahun je? 3-4 tahun kan? Macam mana ahli keluarga tu boleh dapat tahu? Pergi klinik ke, pergi terapi ke, macam mana? Parents saya sangat proaktif lah pada masa tu sebab family saya pun ada menghidap Down syndrome. So ahli keluarga semua dah peka, dah cakna dah dengan benda ni. So perkara-perkara seperti ini mungkin akan berlaku kepada kita. Cuma kita tak tahu. Kita tak tahu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kalau tak ada, Alhamdulillah. Kalau ada, kita kena redha je lah. Tapi pada ketika itu, bapa saudara saya pun dia dah menghidap penyakit Down syndrome. So keluarga dah aware lah dengan benda tu. Bila dapat detect, adik saya tak dapat nak berkomunikasi secara dua hala waktu dia umur 3 ke 4 tahun itu, terus bawa pergi ke hospital pakar kanak-kanak. Dan jumpa pakar kanak-kanak lah untuk detect masalah tersebut. Dan Alhamdulillah lah dapat kesan awal, dan dia dapat follow up hampir 2 bulan ke 6 bulan sekali untuk pergi ke hospital. Untuk check up dia lah, untuk pembelajaran dia bersama doktor pakar. Oh. Okay, saya nak tanya lah. Ni saudara Amirul kan? Saudara Amirul selaku anak yang sulung kan? Macam mana saudara Amirul, saudara Amirul lihatlah macam mana keluarga membesarkan seorang anak autism. Okay, tu memang daripada kecil sampai sekarang umur 18 tahun. Tu cerita tu memang seronok lah. Dia ada seronok, ada suka, ada duka, ada pahit dan manis dia agak kan. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok budak macam ni, kita tengok dia pun kita dah rasa sejuk mata. Kalau orang kita kata panggil ahli syurga. Lebih kurang macam tu lah. Kalau dia meninggal, InsyaAllah ahli syurga. Sebab tu kadang ada masa kita tengok dia sejuk hati walaupun kita tengah stres rabut kan. Tengok dia punya telatah, kadang happy. Kita boleh pun macam ikut happy sekali kalau kat dalam rumah tu. Tapi bila mana orang kata ahli syurga, nak masuk syurga tu bukan senang. Untuk kita lah nak masuk syurga bukan senang. Tapi nak jaga ahli syurga pun bukan senang juga. Faham tak? Macam tu lah, dia banyak juga cabaran dia. Kalau saya dari point of view seorang abang, saya pun terasa juga beban. Tak adalah beban, dia macam tanggungjawab lah. Sebagai abang kan, kita tengok adik kita macam ni, kita kena step up lebih sikit lah daripada adik yang lain. Macam tu. Tapi pada saya lah,
Nak jaga dia sebenarnya memang susah. Saya cerita pasal adik saya je lah. Adik saya, dia seorang yang tidak makan nasi. Kalau kat Malaysia ni kira nasi ni makanan ruji. Kalau tak makan nasi ni orang kata pelik. Tapi adik saya memang macam tu. Dia takkan makan nasi dan dia memang tak nak makan nasi. So dari situ kita nampak pemakanan dia pun memang dah berbeza daripada orang lain. Susah lah. Dia hanya makan ayam, ikan, mihun, mi semua. Something like that. Kecuali nasi. Nasi dia memang tak nak makan. So kat rumah pun pembelanjaan untuk makanan pun akan lebih sikit lah. Sebab kalau kita masak ayam sekor sekali boleh satu hari makan kan. Contohlah family 5 orang. Okay, sekali makan, satu hari makan cukup. Kalau kita macam sekor lebih untuk dia seorang saja. Untuk dia seorang ada lebih sikit lah maksudnya kalau nak masak ayam contoh lah. Lepas tu dia kanak-kanak macam ni dia ada masa dia akan tantrum. Tantrum ni macam dia mengamuk lah. Macam dia marah kan. Dia melepaskan kemarahan dia dekat perkara dekat rumah lah. Contoh dia tumbuk pintu, dia menjerit, dia mengamuk, dia marah, dia keluar rumah, dia sepak pagar. Macam tu. Memang ada. Memang kerap juga berlaku sampai dia, tak silap saya, adik saya tu dia umur ke 16 dah mula doktor bagi dia ubat. Macam ubat penenang lah gitu. Everyday kena makan. Dan memang akan kena follow up ke hospital every 3 months. Setiap 3 bulan lebih kurang macam tu. Saya tak ingat. Tapi memang ada. Akan pergi ke hospital check, ambil ubat, timbang berat, jumpa dietitian sebab biasa kalau adik saya ni, kanak-kanak autism ni dia bila umur dia dah capai 18 ke 17 dia susah nak kawal berat badan. Dan adik saya tu memang besar lah badan dia. Memang besar. Berat current 109 kilogram. Tinggi around 177 ke 78. Tinggi daripada saya lagi lah. Memang nampak besar lah dia. Memang susah lah. Daripada pemakanan, nak jaga hati dia. Memang banyak benda. Dan kita pun kadang sebagai family pun kadang tak tahu apa yang dia nak. Kadang tak faham apa yang dia rasa. Kita pun tak tahu kadang lah. So macam tu lah. Kita kena banyak bersabar je lah orang kata. Kita banyak bersabar sebab dia tak boleh nak meluah kan. So kita kena banyak bersabar lah dengan kanak-kanak yang istimewa ni. Kita kena faham dia lah. Walaupun tak faham, kita kena faham dia juga. Kena pujuk dia. Jadi sedari Zuraini. Saudara Joel. Joel ke Zuraini nak cakap dulu? Joel dulu. Okay, Joel silakan. Okay, saya ada satu soalan pada saudara Amirul. Boleh dengar jelas kan? Okay, tadi saudara Amirul cakap mengenai dia punya dia punya ada masa macam kelakuan dia tiba-tiba berubah. Macam mana saudara ataupun family saudara handle bila dia punya emosi berubah ataupun dia punya pelakon berubah. Macam mana family saudara handle bila dia macam datang pada tersebut? Okay, ni saya cerita sini habis sini lah orang kata. Ada kalau waktu saya masih muda-muda lagi, saya budak lagi. Kalau parents saya kadang ada masa dia tak boleh tahan sabar. Kadang terpukul. Terrotan untuk buatkan dia stop. Itu waktu dia masih kecil lah. Mungkin time tu parents pun muda lagi. Hati pun masih panas. Dan sekarang bila dah berumur sikit, saya pun dah boleh tolong kontrol. Masing-masing dah boleh pujuk elok-elok. Boleh cakap elok-elok. Walaupun dia marah tak apa, kita bawa. Kita ikhtiar bawa dia keluar pergi jalan. Naik kereta ke, naik motor pusing-pusing. Ambil angin, ajak dia main badminton ke, main basikal ke, pusing-pusing. Macam tu lah. Tapi biasanya memang kita akan pujuk elok-elok, bagi dia sabar, bagi dia tenang, ajak dia makan ke kan. Macam tu lah. Banyak cara. Macam sama je. Dia ibarat macam kita tengah jaga budak-budak umur 3-4 tahun. Tapi ni dia punya pemikiran seperti budak 3-4 tahun tapi badan dia besar macam orang dewasa. Macam tu lah. Nak layan budak-budak orang kata. Selalunya cara apa yang paling berkesan nak ambil hati dia?
Cara paling berkesan biasa kalau dengan saya lah kan. Kalau dengan saya bawa pusing-pusing lah. Bawa pusing-pusing naik kereta. Naik motor ke, kadang bawa dia pergi kedai beli air ke, beli jajan ke. Nanti time tu dia macam kurang lah sikit. Tapi dia tak akan, macam ni, benda tu tak se-efektif. Dia tak akan efektif. Tak cukup efektif lah maksud saya. Sebab dia sendiri akan cool. Dia sendiri akan cool down. Dia sendiri akan relax lah. So kita kena pujuk je lah. Pujuk, bagi dia masa, bagi dia ruang. Nanti lama-lama dia okey. Macam tu lah. Selalunya berapa tempoh masa dia nak mengamuk tu, dia nak cool down tu? Biasanya hampir seharian lah. Kalau contoh pagi dia mengamuk, dekat kat malam nanti baru okey. Macam tu lah. Kalau dia mengamuk tengah-tengah malam, esok pagi dia tidur, dia bangun okey lah. Macam tu je. Okay, faham. Lagi ada yang nak tanya yang lain? Soalan seterusnya, Saudari Nuraini nak menanyakan soalan kepada saudara Amir Syafiq. Okay, terus. Okey, soalan saya macam saudara Amir Syafiq cakap tadi, yang bila dia mengamuk, saudara Amir Syafiq ataupun parents akan pujuk, akan bawa pergi jalan dan sebagainya. Selain daripada cara tu, ada rawatan khas ke untuk rawat dia, macam perangai dia ke, ada ke? Ada. Sebab satunya, adik saya dia akan follow up dengan hospital every 3 months. Tu satulah. Memang ada appointment. Tetap. Memang setiap 3 bulan ke 4 bulan nanti akan pergi hospital. Tu satu. Kadang kita orang akan bawa dia pergi bekam. Bawa pergi berurut. Macam tu je. Tak adalah buat benda yang extraordinary lah. Sebab bukannya daripada golongan orang hang kan. Saya orang-orang marhen. So kita buat mana yang mampu je lah. Macam bagi dia relax kan. Bawa pergi urut kan. Lega sedap badan kan. Nanti lama-lama dia okey lah. Dia okey. Dia seronok. Macam tu. Kalau pergi urut tu macam dia tak ada ke pergi sepak tukar urut tu ke? Tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada lah. Dia kalau macam ni lah. Dia kalau dengan orang yang dia tak kenal, dia akan malu. Dia akan jadi sangat pemalu lah. Dia akan malu. Dia takkan nak jumpa sangat dengan orang-orang macam ni. Macam kawan-kawan Dia yang baru tak? jumpa kan. Okay. Ya? Dia ada tak macam attract dekat kawan perempuan ke? Macam tu. Itulah macam saya nak cakap. Dia dekat sekolah pun, kawan dia pun dia tak kenal. Adalah dia kenal, dia ingat. Nanti dia boleh sebut nama. Dia macam Hakim, Hafiz. Macam tu dia akan sebut. Dia takkan ada macam perasaan cinta ke. Rasa tak ada benda tu. Tak nampak benda tu. Sebab dengan kawan-kawan lelaki dia pun, dia hanya sebut nama je. Dia akan panggil. Nanti dia ingat kawan kan, Aiman tengah buat apa. Nanti dia cakap seorang macam tu. Macam contoh kalau dekat sekolah lah. Mungkin lah dia, contoh cikgu dia cakap dengan dia, tegur Hafiz, jangan buat macam tu. Nanti dekat rumah dia akan ulang balik benda tu. Hafiz jangan buat macam tu. Nanti dia cakap macam tu. Itulah kadang kita tengok bila dia macam tu, kita pun seronok. Macam happy lah. Tu je lah. Tapi pernah tak susah betul nak tanya. Sekejap saya tengah fikiran saya dulu. Saya pun macam okay, saya tanya lah. Sepanjang kehidupan dia tu kan, apa telatah dia yang paling awak ingat, yang paling saudara ingat, yang mencuit hati ke, ataupun something yang tak nak sensitif kan, kita nak happy-happy lah, kita cerita happy-happy yang mencuit hati lah, yang ingat sampai sekarang. Kalau kawan-kawan macam Syakir dengan Ali ni, kalau dia kenal saya, dia tahu apa saya suka buat. Jalan-jalan menyanyi. Adik dia pun ikut cabang dia, suka menyanyi juga. Suka karaoke. Dia suka menyanyi, tapi dia nyanyi gitu-gitu je lah. Ada lagu favourite dia suka nyanyi macam Amalina. Macam tu lagu tu dia suka lah. Lagu-lagu gitu. Lagu-lagu yang fancy-fancy dia suka dengar. Nanti dia boleh nyanyi. Kadang dia duduk kat rumah, dia buka YouTube, dia pandai lah tengok YouTube. Dia tulis lagu apa yang nak dengar, nanti dia tulis Amalina. Macam tu. Assalamualaikum Ustazah. Macam tu. Ada. Yang banyak. Adalah banyak lagu dia. Dia pun minat dengar lagu. Dia pun suka main game. Kalau dia menyanyi tu, kita dengar pun rasa happy lah. Seronok. Dia walaupun tak sedap, tapi dia menceriakan suasana kat rumah tu. Macam tu lah.
Okey, tu suasana dekat rumah kan. Di sekolah macam mana pula pergaulan dia? Ada dia pukul-pukul rakan ke? And rakan dia tu kategori sama dengan dia ataupun normal punya murid? Oh, okey. Untuk adik saya, dia dekat sekolah dia memang berada dalam pendidikan khas lah. Dia tak ada campur dengan kanak-kanak atau dia bukan inklusif separa lah. Dia memang full time pendidikan khas. Dia memang sama-sama. Dalam situ ada pesakit disleksia, ada ADHD, ada macam-macam lah. Down syndrome ada, slow learner pun ada. Tapi macam yang saya tahu, mereka dah satu kelas yang tak ramai. Mungkin ada 5-6 orang, 3-4 orang dalam satu kelas. Adik saya tak pasti. Dan pergaulan dekat sekolah dia, adik saya ni saya nampak dia jenis buat hal sendiri. Jenis kalau orang tak kacau dia tak kacau orang. Cuma dia sebenarnya peramah tapi dia malu dalam masa yang sama. Maksudnya dia akan tegur lah. Dia akan macam bertegur siapa dengan orang-orang yang tak kenal. Dia akan, oi, nampak orang lalu naik motor, oi. Macam tu. Kalau orang dah kenal, orang tak kisah. Tapi biasalah. Budak macam tu pun kita tengok pun kita dah tahu. Okay, budak ni something. So tak kacau lah. Biasa kalau orang-orang dengan dia memang tak ada masalah lah. Okay je. Baiklah, saudara Amirul Syafiq. Saya nak tanya soalan macam kanak-kanak istimewa ni dia mesti akan ada satu spesialis dia ataupun keistimewaan dia sendiri ataupun bakat lah orang panggil. Jadi saya nak tanyalah pada saudara apa keistimewaan ataupun bakat lah yang ada dekat adik saudara. Yang awak lihat adik awak tu cenderung ke arah tu ke? Okay. Untuk adik saya lah, kecenderungan atau bakat yang dia ada tu sebenarnya bergantung kepada individu juga. Sebab kanak-kanak autism dia ada dua jenis. Satu major autism, satu lagi mild autism. Kalau kanak-kanak mild autism, kita senanglah nak tahu sebab dia boleh berkomunikasi. Cuma dia adalah disorder dia. Untuk mild autism dia ada disorder dia sendiri yang menyebabkan dia autism. Tapi bila dikata mild autism, kita boleh nampak dia punya cenderung tu kat mana. Contoh dia suka melukis ke. Senang nak nampak lah benda tu. Kalau macam adik saya ni dia major autism. Nak communicate pun susah. Kadang kita nak tahu dia punya minat pun susah. Tapi adalah beberapa perkara yang saya boleh tekankan lah untuk orang kata kita boleh nampak mungkin dia ke arah situ. Mungkin. Sebagai salah satu contohnya, dia suka bermain basikal. Dia suka mengayuh basikal. Okey, satu. Dan seterusnya dia suka bermain dengan tanah liat. Tu antara yang rare sikit lah. Dia suka main tanah liat. Dia akan buat bentuk kereta. Dia akan buat bentuk kipas dinding. Kipas ceiling. Macam tu dia boleh buat. Cuma tak kemas. Tapi dia boleh buat dulu. Rajin lah dia buat. Dia boleh buat kipas yang kecil-kecil. Halus dia boleh buat. Macam tu. Dan seterusnya dia suka main game. Tapi main game yang bukan macam game yang kita main lah. Dia main game macam Candy Crush, Subway Surf, game yang senang-senang. Dia memang ada minat ke arah tu. Main game tembak-tembak yang biasa. Macam tu dia ada cenderung lah ke arah-arah situ. Tapi buat masa sekarang ni, saya dengan family saya pun masih tak tahu lagi lah apa sebenarnya dia punya kelebihan dia. Tapi mungkin dalam masa akan datang kita akan tahu jugalah. Biarlah masa yang menentukan. Selagi parents saya hidup, selagi saya hidup, kita orang akan bela lah dia kan. Macam tu je. Tak ada apa pun. Sekarang adik saudara umur berapa ya? Sekarang umur 18 tahun. 18, okey. Silakan jawab. Okey, seperti kita tahu, macam budak-budak biasa dia belajar kat sekolah. Okey, dekat sekolah kita tahu ada cikgu yang akan jaga, yang akan tengok dia masa kelas lah. Okey, macam dekat rumah, kalau contoh dia ada kerja rumah ataupun apa-apa tugasan yang diberikan, macam mana family saudara Syafiq ataupun saudara sendiri guide dia untuk buat satu tugasan yang diberikan? Okey, ini kebanyakan kalau kita ada adik tahun 5 tahun 6 tahun kat tadika,
biasa kita akan buka beg dia, kita check buku dia kan, ada homework ke tak. Macam tu lah. Parents saya akan buat benda yang sama. Kadang saya akan pun ada juga buat benda yang sama. Akan tengok buku dia, buka beg dia tengok okey. Diorang ada kalau cakap sekolah adik saya dia ada satu buku khas untuk pemberitahuan. Maksudnya apa-apa surat, apa-apa pemberitahuan, ada kerja rumah ke, nota-nota ke yang perlu ibu bapa ke untuk dibawa pulang ke rumah, dia akan tampal dalam buku tu. So parents memang tanggungjawab untuk check buku tu everyday lah. Dia akan tengok. Macam adik saya, kalau kerja rumah dia tu simple je lah, mengala, warna. So kita tengok je lah kat depan. Hafiz buat ni. Okay, ni warna apa? Warna merah. Okay, colour merah kat sini. Colour biru kat sini. Macam tu. Simple-simple je. Dia orang punya kerja tak macam kita lah buat karangan ke apa, tak ada. Dia orang tak ada karangan. Macam budak tadika je belajar dia orang. Tapi beza pendidikan khas, dia orang ada kemahiran. Kemahiran menganyam, kemahiran itulah, buat keripik lah, itu ini. Banyak lah macam-macam. Menjawab soalan ke? Menjawab. Yang lain Baiklah, ada soalan? Saudara Syafiq. Ya. Saya nak tanya pendapat saudara lah sebab saya tengok ramai dekat luar sana ibu bapa yang mempunyai anak yang berkeperluan khas, tapi mereka macam tak nak anak mereka masuk dalam kelas pendidikan khas. Jadi apa pendapat saudara Amirul Syafiq terhadap situasi ini? Okey, pendapat saya simple je. Kalau kita sayang anak kita atau kita sayang adik kita, kita memang kena hantar dia kat tempat yang sepatutnya. Sebab dia tak mampu duduk dalam alur perdana, kita kena terima benda tu. Kita kena redha dengan pemberian Tuhan. So kita kena tawarkan hati, kuatkan hati kita. Jangan malu dengan orang. Anak kita ni keturunan kita, adik kita keturunan kita, darah daging kita. So kita macam mana kita nak bantu dia? Macam ni, kita hantar dia dekat tempat yang sepatutnya. Untuk parents, pesanan saya lah, janganlah malu kalau ada anak OKU ni. Sebab mana tahu satu hari nanti diorang tu saham kita. Diorang yang akan bantu kita di suatu hari nanti dekat tempat di alam lain. So pada saya benda ni sebenarnya satu anugerah juga untuk ibu bapa. Kira tiket kita nak ke syurga tu dah selangkah. Tinggal nak ambil tiket, jalan masuk. Macam tu. So kita bukan nak kena bangga ada adik atau anak OKU ni, tapi kita kena tak redha dengan pemberian tu. So ini adalah ujian untuk kita. Kita kena terima dan kita kena bantu dia. Jika kanak-kanak ini kita didik dengan ke arah kebaikan, so ganjaran tu nanti akan lebih besar untuk kita, untuk keluarga kita, untuk mak bapak kita macam tu. So pada saya tak perlu malulah. Jangan sampai anak-anak adik-adik tu dia jadi terasa dia punya apa ni, kehidupan dia tu tak berkembang sebab kita tak nak orang tahu okey dia ni ada masalah ini, ada masalah ini. Kita tak boleh malu lah. Dia pun manusia juga. Budak-budak macam ni dia sebenarnya ada naluri, tapi kita dalam masa yang sama kita kena bantu dia, kena bimbing dia supaya dia mampulah. Dia mampu untuk berkembang suatu hari nanti. Bila dia dah dewasa nanti. Baiklah, pada seterusnya yang akan diberikan kepada yang saudara Syafiq, soalan daripada saudari Nuraini binti Ahmad. Silakan. Okey, seperti kita sedia maklum, keluarga saudara boleh menerima ataupun menerima dengan hati terbuka lah yang adik saudara ni tergolong daripada murid ataupun individu berkeperluan khas. Saya tanya, bagaimana pula pandangan orang luar? Contoh waktu saudara bawa adik saudara berjalan-jalan, bersia-sia, bagaimana pandangan orang lain, orang sekeliling terhadap adik saudara sendiri? Okay, ni saya boleh share lah satu cerita lah kan. Ketika time tu saya sedang lepak dekat mamak dengan kawan-kawan saya, tengah minum. Tengah pekan Melo time tu. Ada adik saya dia duduk sebelah saya lah. Ada kawan-kawan saya kat sebelah dan saya pun ada kat situ juga. Okay, adik saya duduk dekat sebelah saya. Okay, dia tengok dekat ada seorang abang ni. Dia duduk table sebelah. Dia tengok je lah macam tengok.
tengok biasa. Tapi budak-budak ni kalau dia tengok macam mana nak cakap, dia tak adalah tenung tapi dia tengok. Dia macam toleh kejap pun terus tengok balik. Lepas tu ada brother ni dia perasan adik saya tengok dan dia bangun. Dia datang kat saya. Dia datang kat adik saya lah, dia tanya, apa masalah kau ni? Tengok-tengok aku tak puas hati ke apa? Lepas tu so saya macam, bang, relax bang. Saya bagi tahulah, okay, dia adik saya macam ni. Okay, lepas tu bila dah cakap, dah explain semua, okay, dia faham, dia duduk, dia minta maaf lah, okay, settle. Biasa macam tu lah. Orang kalau tak kenal, tak tahu sebab adik saya ni memang wajahnya nampak macam budak normal. Memang nampak macam budak biasa. So macam kalau orang tak kenal, memang akan pandang seperti itulah. Macam ada masalah apa kau ni kan. Tengok-tengok aku pula. Sebenarnya dia tengok pun bukan bernafsu ke apa. Dia tengok memang tak ada apa. Dia tengok je. Macam tu. Dia suka tengok. Bila tempat yang dia jarang pergi, dia akan tengok melilau. Macam tu. Dia akan tengok je. So kalau ada orang-orang macam tu, kita kena bagi tahulah masalah dia. Okay, dia ni macam ni bang, autism. Dia syndrome down. Dia ni ada masalah ini. So minta maaf lah kalau ada membuatkan saudara kurang selesa ke apa. Kita kena terangkan lah dekat orang. Kadang orang dia tak nampak. Ada orang yang mungkin kurang peka dengan perkara-perkara macam ni. Dia tak perasan. Dia memang pandang enteng. So kalau budak-budak macam ni, dia anggap gila je. Dia nak pukul ke apa suka hati dia. Tak boleh macam tu. Kita kena terangkan kat dia. Kita kena elok-elok lah. Macam itulah. Baiklah, saya nak tanya yang lain-lain, ada soalan yang diajukan kepada saudara Syafiq? Ada? Ada lagi ke? Tak ada. Okay, baiklah, kalau tak ada soalan, baiklah, kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada saudara Syafiq kerana telah meluangkan masa mengongsi dia punya pengalaman, ilmu macam mana kita nak mengajar ataupun melahirkan menguruskan murid berkeperluan khas, kanak-kanak berkeperluan khas, supaya kita dapat aware lah terhadap murid-murid berkeperluan khas ni. Jadi sampai situ saja kita punya perbincangan pada hari ini. Sekian, kita tutup kita punya perbincangan. Yang wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafiq. Terima kasih. Bye. Sama-sama. Kalau ada apa-apa PM tepi. Kalau ada apa-apa nak tanya PM tepi je. Okay, bye. Gambar ambil gambar ke? Gambar. Oh, gambar. Stop record dulu. Baik.